Malaysia kesipuan lagi. Dana kekayaan Norway bernilai $1.2 trilion Amerika bersamaan RM5.283 trilion meletakkan pembuat sarung tangan perubatan Malaysia Supermax Corp di bawah pemerhatian selama 2 tahun. Tindakan ini berdasarkan dakwaan bahawa syarikat ini menyumbang kepada pencabulan hak asasi manusia yang serius. Supermax perlu menunjukkan ia sedang menangani perubahan yang ingin dilihat oleh dana tersebut dalam tempoh 2 tahun. Jika tidak, pihaknya boleh menjual pegangannya dalam syarikat, lapor Reuters 16 Jun lalu. Lembaga eksekutif telah membuat penilaian bahawa langkah-langkah yang diumumkan syarikat untuk memperbaiki keadaan hidup dan bekerja bagi pekerja asing menimbulkan ketidakpastian tentang perkembangan masa depan, kata dana itu dalam satu kenyataan yang dikeluarkan di Oslo lewat Rabu seperti dipetik. Nampaknya dana kekayaan Norway tidak berpuas hati di atas usaha Supermax bahawa syarikat itu sedang berusaha untuk menyelaraskan amalan sumber manusianya dengan piawaian pertubuhan buruh antarabangsa atau ILO dan jangkaan Badan Kawal Sedia Antarabangsa. Menurut laporan, pembuat sarung tangan itu berkata dalam kenyataan pada 2 Jun bahawa ia telah melancarkan dasar pengurusan pekerja asing terbaru, termasuk menaik taraf penginapan pekerja dan memulihkan pekerja asing yang telah membayar yuran pengambilan. Pada Oktober tahun lalu, Kastam dan Perlindungan Sempadan atau CBP Amerika Syarikat telah mengharamkan import daripada pembuat sarung tangan Supermax Corp Berhad atas dakwaan buruh paksa di syarikat berkenaan. Januari lalu, Kanada pula menamatkan kontrak penyumberannya dengan syarikat tersebut susulan dakwaan yang sama. Harga saham pembuat sarung tangan Malaysia jatuh daripada 0.91 sen pada 15 Jun kepada 0.86 sen hari ini selepas dana kekayaan Norway itu meletakkan syarikat tersebut di bawah pemerhatian selama 2 tahun atas alasan pelanggaran hak asasi manusia. Hairan sungguh, syarikat seolah-olah tidak pernah serik walaupun telah diambil tindakan yang merugikannya oleh negara pelabur dan pengimport. Malah Jabatan Negara Amerika Syarikat telah menurunkan kedudukan Malaysia dalam laporan Perdagangan Orang 2021 daripada tahap 2 kepada tahap 3, iaitu kedudukan terendah, juga memetik buruh paksa antara kebimbangannya di negara ini. Kenyataan ini secara tersirat menuduh bahawa mereka yang masuk ke negara ini berpotensi menjadi buruh paksa, tidak kira masuk secara halal apalagi yang masuk secara haram, iaitu pendatang tanpa izin. Kebetulan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat semasa berucap pada Januari lalu di pembukaan Tahun Perundangan 2022 di Istana Kehakiman Putrajaya berkata, struktur perlembagaan menghadkan mahkamah di Malaysia untuk mengambil langkah aktif dalam memerangi jenayah berkenaan. Beliau menjelaskan bahawa disebabkan struktur perlembagaan ini, kehakiman di Malaysia hanya boleh menangani kes pemerdagangan manusia berdasarkan undang-undang dan bukti yang dikemukakan. Kami prihatin terhadap penurunan dalam kedudukan antarabangsa kita. Bagaimanapun difahamkan bahawa dalam sistem adversarial seperti kita, mahkamah mengikut reka bentuk perlembagaan tidak mampu mengambil langkah aktif untuk menghapuskan pemerdagangan manusia, katanya. Maknanya di sini, jika pun berlaku pemerdagangan manusia dan pelanggaran hak asasi manusia oleh sesebuah syarikat, ia sukar dihapuskan kerana kekangan perundangan. Negara ini kesipuan natijah daripada perbuatan segelintir ahli perniagaan yang tamak. Malangnya langkah dan remedi untuk menangani jenayah ini amat terhad. Justru kuncinya di tangan pembuat undang-undang, iaitu ahli-ahli parlimen yang menduduki kerusi di kabinet. Kalau tiada reformasi dalam struktur institusi yang berkaitan dengan soal kemanusiaan ini, sampai bila pun kita akan terus berhadapan dengan kesipuan yang berpanjangan di mata dunia. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.